Jadi hari ni kelas kita yang keberapa dah pasal graviti ni? Tapi ingat kelas berapa dah? Tiga, dua. Keempat. Keempat. Oh, kedua pula. Yang ni kelas keempat dah nah. Jadi ingat tak first class tu kita belajar pasal hukum kegravitian semesta Newton kan? Lepas tu yang second tu kita fokus kat pecutan graviti G tu. Yang kelas ketiga tu yang minggu lepas tu kita belajar pasal kita punya daya memusat kan. Daya graviti adalah suatu daya memusat. Jadi kamu boleh ambil Fg tu sama dengan mv kuasa 2/r tu kan. Jadi hari ni kita nak balik kepada yang asas sebelum Newton tu, yang hukum yang Kepler. Ingat tak cikgu cerita awal-awal tu, Kepler buat hukum pasal planet dulu. Lepas tu Newton betulkan kan. Dia betulkan mana yang dia boleh improve. Jadi hari ni kita nak belajar pasal hukum Kepler. Jadi saintis ni dah lama dia kaji pasal planet. Kamu tengok tahun dia bila. Daripada 15, ni Kepler. Jadi sebelum tu ada lagi daripada Galileo Galilei tu orang dah kaji pasal planet sejak dia invent teleskop tu. Siapa yang invent teleskop? Kau ingat? Siapa invent teleskop? Siapa tahu? Fakta. Siapa invent teleskop? Cepat. Ya, saya yang Google. Kamu nak Google? Google lah. Beritahu cikgu jawapan ni. Siapa invent teleskop? Yang teleskop yang pertama. Dapat tak? Tak cikgu beritahu. Sekejap, saya nama. No. Ada tak? Siapa nama? Hans Lippers tu cikgu. Nama dia Hans. Oh. Hans Lippers. Yang tu yang pertama? Oh, cikgu ingat yang pertama tu Galileo Galilei bukan ke? Ada 3 nama, tak tahu satu yang betul. Galileo Galilei. Ada. Maknanya yang asas ni yang teleskop yang paling lama sekali tu yang Galileo Galilei tu tau. Jadi sejak daripada ada teleskop tu saintis duk perhati pasal planet-planet yang orbit bumi ni lah. Jadi sebab tu mula-mula dia orang ingat bumi tu duduk tengah-tengah kan. Matahari dan planet-planet lain semua keliling bumi. Ingat tak ada. Lepas tu jadi Kepler ni dia menentang lah yang tu. Dia kata matahari tu duduk kat tengah-tengah dan orang lain semua orbit matahari. Jadi dia kata kat sini. Dan orbit tu pun banyak perbalahan antara saintis tu. Jadi masa sehingga abad ke-17 maknanya lama dah, semua orang ingat yang bahawa orbit bumi ni bulat. Boleh? Tapi bila dia tengok gerakan planet lain, dia dapati bahawa macam bila kata orbit tu bulat tak kena dengan kiraan yang dia buat. Faham? Jadi maknanya orbit tu bukan bulat. Orbit dia bentuk apa? Bujung. Bentuk elips. Okey. Jadi kita pun boleh tahu yang bentuk orbit kita elips dengan kita perhatikan matahari pada bulan-bulan yang berbeza. Jadi kamu tengok ni gambar matahari, kita tangkap gambar matahari pada bulan Julai satu pada bulan Disember. Kamu nampak tak apa perbezaan antara matahari bulan Julai dengan Disember? Yang mana yang besar? Mana yang besar? Desember. Desember. Besar sikit kan? Besar sikit je kan? Tapi ada perbezaan saiz. Jadi maknanya jarak bumi dengan matahari tu dia tak konsisten. Ada tempat dia dekat lagi dengan matahari, ada tempat dia jauh sikit dengan matahari. Jadi kalau kata saiz matahari tu berubah, itu maksudnya kamu punya orbit tu bukan bulat lah. Sebab kalau kata bulat, mesti kamu punya matahari tu maintain saiz dia sama kan? Tapi ni tak, ni matahari tu sekejap besar sikit, sekejap kecil sikit. Yang ni kecil, yang ni besar. Jadi gambar ni sebenarnya dia bergerak, maknanya daripada bulan Julai tu dia makin besar sampai dia paling besar kat Disember tu, lepas tu dia kecil-kecil balik. Dia berubah macam tu. Jadi kalau kamu tengok hari-hari matahari tu kamu tak perasan sebab perubahan dia tak ketara. Tapi Kepler ni dia pun buat kajian, tapi dia bukan buat kajian pasal bumi dengan orbit bumi, tapi dia tengok marikh. Jadi asalnya kalau kamu tengok langit, planet yang kamu nampak jelas tu marikh kot. Jadi kamu boleh nampak marikh. Dia tengok marikh, lepas tu dia dapati bahawa orbit marikh tu tak kena kalau kata orbit dia bulat. Faham? Jadi last kali dia buat kesimpulan bahawa yang planet-planet ni orbit dia berbentuk elips. Elips ni bentuk yang bujur sikit kan, bulat yang leper. Jadi
kita pergi kepada hukum Kepler kita yang pertama, dia Kepler ni buat hukum-hukum berdasarkan gerakan-gerakan planet ni kan. Jadi hukum dia yang pertama dia cakap orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Jadi minggu lepas kita belajar pasal gerakan membulat kan. Gerakan membulat tu dia ada satu je fokus kan. Jadi yang ni fokus dia. Lepas tu dia kata daya graviti tu adalah daya yang memusat kan. Jadi yang ni kalau dia bulat fokus dia ada satu. Tapi kalau kata bentuk orbit kita tu elips kalau kita nak lukis dia fokus dia bukan satu, fokus dia dua. Jadi dia ada fokus satu dengan fokus dua. Jadi matahari kita berada di salah satu fokus. Maknanya kata yang ni kamu punya planet punya orbit, matahari duduk di sini. Okay? Dia tak duduk kat tengah-tengah maknanya, dia duduk sengit. Sebab tu kalau kata planet tu ada kat sini, matahari tu nampak besar sikit. Tapi kalau planet tu ada kat sini, kamu yang matahari tu nampak kecil sikit. Faham? Jadi lagi lonjong kamu punya elips tu, lagi ketara lah saiz matahari dia. Jadi maknanya kita punya bumi ni dia punya orbit tu tak lonjong sangat sebab saiz matahari tu tak ketara sangat. Jadi kalau kamu perhatikan elips ni dia ada dua paksi. Sebab jarak dia berbeza kan antara dia punya atas dengan tepi dengan lebar dengan panjang ni kan. Jadi kita ada dua paksi panggil paksi major dengan paksi minor. Jadi bila label semi minor ni maknanya separuh daripada nilai paksi major. Semi major ni separuh daripada nilai paksi major. Major minor. Ni kalau kamu belajar dalam matematik, ada tak belajar elips dalam matematik? Ada. Elips, bentuk elips dalam matematik. Ada belajar elips dalam matematik tak? Bujur ni. Ada. Jadi kalau dalam matematik elips ni lokus satu titik. Jadi kalau titik tu bergerak kita panggil dia punya lintasan ni lokus kan. Di lokus satu titik yang bergerak supaya jumlah jarak titik itu dari dua titik tetap sentiasa sama. Titik tetap tu kita panggil fokus. Jadi dia kata kat sini maknanya kalau kata kita punya satelit tu ada kat atas ni kan. Jarak dia daripada sini dan jarak dia daripada fokus kedua ni, kalau kita jumlah dia, kita tambah dua-dua ni sentiasa sama. Ni kat sini dengan kat sini, kalau kita jumlahkan yang ni dapat nilai yang sama. Yang tu maksudnya bentuk orbit tu bentuk elips. Okay, jadi first kali yang kita nak buat adalah kita belajar macam mana nak lukis bentuk elips ni. Jadi yang ni kamu boleh try. Kalau kata kamu ada bahan kat rumah lah, ada pin, ada tali, boleh kamu boleh try. Kamu boleh lengkapkan elips yang cikgu lukis ni. Dia ada arahan-arahan dia macam mana nak lukis elips. Okey, jadi elips ni ingat dia ada dua fokus. Jadi kita kena bobo fokus kita dua orang kat kita punya bulatan ni. Jadi kalau kita nak buat kita punya elips tu betul-betul ikut kita punya paksi major minor ni, kita kena pakai jangka sudut. Ni jangka sudut ke? Jangka lukis kita, kompas kita. Jadi first kali kamu ukur dulu kompas kamu sama lebar dengan semi major ni. Okay, lepas tu kamu letak dia kat atas, kat tempat kamu punya paksi minor ni. Dan kamu crosskan, kamu conteng kat kamu punya paksi major ni kat mana kamu punya jangka lukis ni kena pada kamu punya paksi major. Jadi dua tempat. Jadi dua tempat ni kamu punya fokus. Jadi kita ada fokus satu dengan fokus dua. Lepas tu kamu ambil kamu punya tali, kamu potong dia sama panjang dengan paksi major kamu. Okay. Kamu ukur dia sama panjang dengan paksi major. Lepas tu kamu cucuk thumbtack ataupun pin ke kat tempat F1, F2 ni. Lepas tu kamu ambil pensel kamu, dengan tali tu tegang, kamu trace dia sampai dia jadi bulat. Jadi orang selalu buat ni kalau kata dia nak buat bentuk bulat besar lah. Kata kamu kat luar, kamu nak buat tanaman, taman kamu bentuk bulat-bulat kan. Jadi kita pakai tali lah macam ni lah. Jadi bila kita trace balik bulat, kita dapat, sebab fokus dia ada dua kan, kita dapat bentuk elips. Jadi kalau kata fokus tu kat tengah-tengah, kamu dapat bentuk bulat. Tapi kalau kita pakai dua fokus F1, F2 ni, kita akan dapat bentuk elips ni. Boleh try lah, kamu boleh try. Kalau tak ada pin pun kamu boleh pegang dengan tangan kamu lah. Dua F1, F2, lepas tu kamu guna tangan kamu. Kamu satu lagi tu payah lah.
Seronok ni. Kalau kat kelas cikgu dah paksa kau buat lah. Okay, jadi tak boleh nak Saya bukan paksa. kelas. Itulah. Disim kat kelas kalau kelas tahun depan baru start kelas macam mana? Okay. Alright. Online. Tak boleh. Buat online. Paksa kamu buat online ya. Okay, jadi bila kita dah sambung dah, kita dapat ellipse kita. Jadi yang ni yang cikgu tulis tadi tu kan, jarak A dengan B ni rasa sama. Dan jarak A dengan B ni sama dengan jarak paksi meja ni. PQ kan. Okay, jumlah jarak A dan B adalah malar bagi sebarang kedudukan titik C. Jadi maknanya kat mana-mana point pun A campur B memang sama dengan PQ. Boleh nak faham nanti kamu boleh tengok balik nota cikgu ni. Kalau kamu nak try buat boleh. Tak ada paksaan. Cikgu pun tak ada tali kat rumah. Nak buat. Okay. Kalau ada boleh buat. Okay, jadi katakan tadi dia kata matahari kat salah satu fokus kan. Jadi ni matahari kamu dia tak duduk tengah-tengah. Jadi kadang-kadang kamu tengok dalam buku dokumen-dokumen dia duduk tengah-tengah kan. Ni siapa ni Asta? Yep. Okay, dia duduk tengah-tengah kan tapi sebenarnya duduk sengit sikit lah. Jadi kamu tengok ada dua nama ni. Mungkin keluar dalam exam, tak tahulah. Jadi jarak yang lagi dekat dengan matahari ni, planet tu bila dia dekat lagi dengan matahari tu, nama dia adalah, kedudukan dia nama dia perihelion. Lepas tu kalau dia jauh, Perihelion. 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 Jadi kalau yang jauh tu kita panggil dia aphelion. Rasa betul lah cikgu sebut ni. Aphelion. Dia ada dua. Yang ni yang jauh, yang ni dekat. Jadi kalau kata bumi kita, dia kata bumi adalah 5 juta kilometer lebih dekat dengan matahari di perihelion berbanding di aphelion. Maknanya sini jarak dia kurang 5 juta kilometer. Dekat lagi lah. Okay. Jadi dia kata sekarang ni kalau kata untuk bumi, perihelion dia berlaku pada 4 Januari. Maknanya kamu nampak matahari tu besar sikit pada 4 Januari. Dan aphelion dia pada 4 Julai. Jadi dia tak ada kesan sangat tau pada suhu ke apa kedudukan bumi ni, sebab bumi dia punya orbit dia tak se-ellipse gambar ni. Jadi bumi punya orbit sebenarnya kamu tengok bumi punya orbit. Yang ni dia punya ellipse je. Nampak tak dia ada 2 point? Dia ada 2 fokus juga tapi fokus dia sangat rapat. Jadi bumi dan kebanyakan planet kita, dia punya orbit dia tu phone siapa? Midat dah. Phone kamu ke bunyi? Kenapa? Tak ada, phone kamu bunyi. Okay. Jadi ni orbit bumi, nampak tak? Dia dah mute lah. Kan? Alright. Jangan mute. Okay, jadi tapi nampak tak dia masih lagi ellipse sebab dia ada 2 fokus. Matahari tu sengit sikit, dia tak duduk betul-betul center. Jadi yang ni aphelion dia, yang ni perihelion dia. Perihelion tu yang pendek kan. Aphelion tu yang panjang kan. Jadi jarak sini ke sini lagi dekat dari sini ke sini. Jadi kebanyakan planet mempunyai orbit yang hampir membulat. Oleh itu boleh dianggap membuat gerakan membulat. Jadi betul lah macam nak kata saintis yang dulu-dulu tu salah, taklah salah sangat sebenarnya sebab dia hampir bulat. Kalau kamu pun kamu rasa dia dah bulat dah kan. Jadi kita boleh lagi guna formula yang hari tu. Hari tu kita pakai formula membulat tu kan, gerakan bulat tu mv kuasa 2 per r kan. Jadi kita masih lagi boleh pakai formula ni sebab kita boleh buat andaian bahawa orbit bumi tu dah dekat sangat dengan bulat, kita boleh consider dia bulat dengan kita ambil je jari orbit tu sebagai nilai purata jarak. Alright, jadi kita tengok planet lain sekejap. Mana planet lain? Okay, yang ni planet lain punya orbit. Ni kamu tengok. Kalau bumi tadi macam ni kan, rapat kan. Tapi ada planet yang lebih ellipse daripada orang lain. Tengok Mercury. Mercury dalam bahasa Melayu pun Mercury juga. Okay, jadi planet yang Mercury ni nampak tak dia punya fokus tu jauh-jauh lagi. Jadi sebenarnya bentuk dia lagi leper lagi lah. Dia tak bulat sangat. Jadi apa yang kamu boleh perhatikan pergerakan planet tu? Ada perubahan tak? Apa yang berlaku kat dia? Masa dia pusing tu. Jarak dia berubah lagi. Dia berpusing. Malah.
Lagi. Bulat. Masa dia. Cakap jelas lagi. Ada lagi benda yang berubah yang besar. Mungkin kamu tak nampak kita tukar kita punya planet ni. Yang ni planet Mars. Yang ni yang Kepler tengok tu Jadi ada perbezaan sesuatu berbeza bila dia pergi belah sini dengan belah sana. Apa yang berbeza? Kelajuan. Kelajuan dia. Dia lebih laju kat mana? Jauh. Dekat. Dia lagi laju kat belah perihelion ni kan, betul tak? Berbanding dengan aphelion ni. Jadi kalau kita nak tengok planet pula. Kalau kamu nak tengok orbit yang betul-betul bentuk elips yang dahsyat sikit, kita tengok komet kita. Komet ni pun dia ada orbit dia. Jadi komet apa dalam bahasa Melayu? Ui. Tak bintang jadi komet ni dia ada orbit dia juga. Komet Halley ni, kalau kamu selalu ikut pasal astronomer ni, dia akan beritahu kamu komet Halley ni dekat dengan bumi pada tahun ni. Kamu boleh nampak dia dengan teleskop kamu. Jadi nampak tak dia punya fokus dia jauh yang ni. Jadi yang ni masa dia pergi aphelion ni dia perlahan kan. Tapi bila dia dekat dengan matahari apa jadi? Laju. Dia gerak lagi laju. Kenapa dia gerak lagi laju bila dia lebih dekat dengan matahari? Matahari tarik. Betul, graviti matahari tu graviti matahari tu tarik dia kuat lagi. Jadi waktu dia dekat dengan matahari tu, dia punya gerakan lebih laju daripada waktu dia jauh. Okay, jadi yang tu observation yang betul yang kamu patut buat. Okay, jadi kamu tengok Neptune ni hampir bulat juga. Dia punya jarak antara fokus-fokus sikit saja. Jadi kebanyakan planet kamu hampir bulat Jauh sikit. Yang jauh sikit yang Marikh dengan Merkuri tadi. Alright, jadi balik kepada slide kita. Okay, jadi kita nak tengok hukum Kepler kedua pula. Hukum Kepler pertama tu kamu faham kan? Senang kan? Jadi orbit berbentuk elips dan matahari tu bukan duduk kat tengah-tengah, dia duduk kat salah satu fokus dia. Alright. Jadi hukum Kepler kedua mengatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Apa maksud dia? Orbitnya. Siapa faham? Faham orbitnya je. Garis yang menyambung planet dengan matahari. Jadi garis yang menyambung planet matahari ni garis ni lah. Garis ni. Jadi yang ni satu cikgu buat untuk bulat, satu cikgu buat untuk elips kan. Nak tengok beza dia. Jadi dia kata garis yang menyambung matahari tu bila katakan yang ni Kepler tengok matahari pukul 9 pagi. Lepas tu dia buat garis kan. Tak tahu macam dia buat garis tapi dia orang ukur lah. Dia boleh ukur. Dia pakai geometri lah cikgu rasa. Dia tengok saiz matahari tu dia boleh buat garis daripada bumi ke matahari ni, dia buat model dia. Lepas tu dalam selang beberapa jam lagi dia buat satu lagi garis. Lepas tu katakan dia pilih waktu lain pula, kata pada waktu petang dia ambil satu, lepas tu 5 jam kemudian dia ambil satu lagi lain. Tapi didapati bahawa luas yang dicangkupi oleh yang ni dengan yang ni adalah sama, maknanya A sama dengan B. Kalau dia ambil masa T tu, T dia sama. Jadi kalau bulat kamu nampak dia sama kan? Betul tak? A dengan B ni kamu nampak sama kan? Jadi V, macam mana dengan V dia kalau dia betul-betul bulat? Berubah tak? Macam mana dengan hal laju kamu punya planet ni kalau dia bergerak dalam orbit yang bulat? Hal laju dia berubah? Sama. Semua sama. Betul sama. Sebab dia nak pergi daripada sini ke sini, dia akan ambil masa dan sudut yang sama kan. Jadi sini ke sini sama. Tapi kita tengok bentuk elips kita. Elips ni dia buat eksperimen yang sama juga. Ini planet kita elips lah kan. Jadi dia ambil masa, lepas tu dia buat garis daripada matahari kepada planet kita. Lepas tu dalam selang masa beberapa jam, kata 2 jam, dia buat satu lagi line, dia dapat luas A ni. Lepas tu dia ulang sekali lagi pada waktu yang berbeza tapi T ni sama. Maknanya kata T ni kita set 2 jam. Yang ni pun kita set 2 jam juga. Jadi yang magicnya untuk yang elips ni pun A dengan B ni sama besar. Jadi A dengan B ni luasnya sama. Jadi maknanya kalau dalam time frame yang sama, kamu punya
satelit ni dia sentiasa mencangkumi area yang sama besar. Okay. Jadi macam mana dia nak mencangkumi area yang sama besar? Macam mana kalau bentuk dia elips? Apa ada beza tak antara V1 dengan V2? Ada tak? Ada beza tak? Ada. Siapa lagi besar? V1 ke V2? V2. V2 betul. Sebab apa? Apa dia besar tu? Video besar sebab dekat. Dia dekat lagi dengan matahari kan? Masa beza. Satu lagi untuk dia mencangkumi luas yang sama, dia kena cover lagi banyak lagi distance dia. Jadi kalau dia nak cover lagi banyak distance, maknanya dia pergi lagi laju lah. Jadi V2 ni dengan V1 ni, V2 lagi besar daripada V1. Tapi kalau dia bulat betul-betul, V1 dengan V2 dia sama. Okay. Sebab tu kamu punya planet tu dia bergerak laju lagi dekat dengan matahari. Bila dia jauh dia gerak perlahan sikit. Jadi kalau kata kamu nak tengok animasi, kamu boleh tengok yang ni hukum Kepler kedua kamu. Jadi ini Halley's Comet tu. Nampak tak? Jadi yang ni masa aphelion dia. Dia ambil masa yang sama juga. Kata dia ambil ni tempo dia satu, tak tahu apa ni 1 jam kot. Yang ni 1 jam dia kena pergi jauh lagi kan. Jadi dia kena pergi laju lagi kat belah sini dibanding dengan belah sini. Sebab dia nak cover area yang sama besar. Jadi sebab tu kita kata dia pergi laju lagi dekat dengan matahari. Bila jauh daripada matahari dia slow sikit. Jadi kalau bumi dia hampir bulat kan. Jadi kamu tak nampak beza dia sangat. Kat sini kecil sikit dari sini. Jadi sini dia laju sikit daripada sini. Okay, laju sikit je. Kamu tak nampak beza. Dia ada planet nampak lagi beza lah. Yang ni Mercury tadi. Jadi dia laju kat kawasan yang pendek ni sebab dia kena pergi jauh lagi dalam masa yang sama. Okay. Jadi yang ni hukum Kepler kita yang kedua. Jadi yang ni kefahaman je. Kamu tak ada kena ukur, kamu tak payah kena kira apa-apa. Tak kita kira. Ini gambar daripada buku teks kamu. Dia selalu dia exaggerate kan. Maknanya planet ni bukan bumi lah. Bumi tak ada shape orbit yang begitu ellipse sekali kan. Bumi bulat sikit. Jadi dia nak bagi kamu nampak dia exaggerate kan dia label planet dia tak ada. Okay, jadi last kali kita pergi hukum Kepler kita yang ketiga. Jadi kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jari orbitnya. Jadi yang ni Kepler buat satu formula. Jadi yang ni start kita nak buat soalan kira-kira pula no? Jadi dia kata T kuasa 2, T ni tempoh. Tempoh tu apa? Masa diambil oleh satu planet tu untuk pergi satu cycle. Dia nak pusing satu round. Beredar. Dia nak beredar satu round keliling matahari tu. Jadi hubungan dia T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Tu adik siapa? Okay. Jadi kalau kata, ingat tak? Kalau kata saya Ana, saya. Okay. Kalau kata hubungan tu berkadar langsung, kita boleh tukar dia jadi sama dengan kan, tapi kita kena introduce satu pemalar. Okay. Jadi masa zaman Kepler tu tak tahu lagi nilai pemalar tu. Jadi yang tu yang Newton main peranan tu, jadi kita tengok Newton pula. Jadi planet daripada kalau kata hubungannya ini, hubungan T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3 ni menunjukkan bahawa planet yang punya orbit yang lebih besar akan mempunyai tempoh yang lebih panjang, R kuasa 3. Maknanya berapa? Banyak tu. Maknanya kalau lagi besar dia punya radius tu kuasa 3, tempoh dia pun jadi makin lambat sebab kita kuasa kan dia. Banyak kali ganda. Okay. Jadi kita boleh dapat hubungan T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3 ni pakai kita punya hukum kegravitian semesta Newton dan konsep gerakan membulat. Okay. Oh Mida, adik kamu bising lah, cikgu kena mute kamu. Okay. Alright. Jadi kita nak terbitkan hukum Kepler ni juga, hubungan T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3 ni. Tapi kita nak pakai Newton punya cara. Boleh? Jadi Newton ni diimprovekan Kepler's law ni kan. Jadi kita nak guna dia punya formula hukum kegravitian semesta dengan konsep gerakan membulat. Apa formula untuk hukum kegravitian semesta Newton itu? Apa formula dia? Apa formula hukum kegravitian semesta Newton?
Gerakan membulat. Sebelum tu. Masa kita belajar hukum garis pusat yang first. Tapi minggu lepas pun ada juga sentuh. Apa formula dia? FG. FG. FG sama dengan apa? GM. G, GM je. M1, G. M2, over R2. R kuasa 2. Okey, jadi yang ni formula hukum. Ingat nama dia, yang ni formula hukum gerakan Newton kamu. Apa formula gerakan bulat kamu? MV. F sama dengan apa? F bulat tu FC ya. Centripetal dalam bahasa Inggeris dia. Apa formula dia? FC. FC sama dengan apa? MV kuasa 2. MV kuasa 2 over R, alright. Dua-dua ni sama tak? Sama tak? Kita boleh samakan tak? Boleh tak? Tak. Boleh, sebab kan kita kata daya graviti tu satu bentuk daya memusat. Jadi kita boleh samakan ini dengan ini. Macam kita buat hari tu kita kira kita punya hal laju linear kan. Kita ambil FG sama dengan FC kan. Jadi kali ni pun sama. Jadi FG sama dengan FC. Ingatlah kita nak terbitkan relationship yang ni. T kuasa 2 berkaitan langsung dengan R kuasa 3 ni. Jadi dia datang daripada dua formula ni lagi. Tak ada formula lain dah. Okay, M1, M2. Ni FG sama dengan FC. Over R kuasa 2. Ni cikgu rasa kamu kena pandai sikit terbit-terbit ni tau. Sebab cikgu tak sure banyak mana formula kamu dapat waktu exam. Sebab semua formula ni terbitan kan. Mungkin dia tak bagi kamu dalam exam. Cikgu tak berapa pasti. Sebab syllabus kamu ni baru. Cikgu tak tahu dia baik hati ke tak baik hati. Okay. Jadi hari tu M1 kita apa? Jadi kata yang ni planet kita mengelilingi matahari. M1 tu apa? Matahari. Matahari kamu, maknanya planet kamu. Yang ni kita panggil sebagai planet lah. Yang pusing ni kita panggil dia sebagai satelit lah. Jadi kita anggap ini bukan planet lah, ini matahari, tapi tak apalah. Tengah-tengah ni kita anggap sebagai planet. Lepas tu siapa yang pusing planet tu kita panggil dia sebagai satelit. Jadi M1 ni planet kamu, M2 kamu satelit kamu. Yang belah kanan ni M ni apa? Satelit ke planet? Satelit. Satelit. Okey, kamu dah ingat dah. Okey, jadi kita tukar sikit rupa simbol dia macam kita buat itu. GMM over R kuasa 2 sama dengan MV kuasa 2 over R. Alright, jadi kita nak pindahkan supaya V tu jadi perkara rumus. Kuasa 2 jadi perkara rumus. Jadi R ni pindah. Bila R ni pindah, apa jadi dengan R bawah ni? 3. Kat atas. R ni naik atas kan? Jadi apa jadi dengan R bawah ni? Dia jadi R kuasa 3 ke dia jadi R saja? 1. Dia akan hilang satu power dia kan sebab dia potong kan. Jadi dia jadi R kuasa 1. Di belah sini tinggal MV kuasa 2. Nampak tak M kiri kanan ni? Yang ni dua-dua M satelit kan? Jadi dua-dua duduk atas, kita boleh potong tak? Boleh. Jadi kita potong dia. Dia dapat formula yang hari tu kita dapat GM over R sama dengan V kuasa 2. Di hari tu kita punya formula hal laju linear kita V sama dengan punca GM over R kan. Jadi ni hari tu. Tapi hari ni kita tak nak guna yang ni sebab kita nak tukar supaya dia ada T. Sebab tak dia ada T dengan R. Macam mana nak ada T dengan R tu? Kita kena tukar siapa? Kat sini kita kena substitute kan. Kita ada satu lagi formula untuk V kan. Apa formula satu lagi untuk V selain daripada yang ni? V sama dengan 2 2 pi R. 2 V pi sama R over dengan T. T kan? Betul? Ni nampak tak sekarang ni equation kita kalau kita masukkan V sama dengan 2 pi R per T ni, kita akan dapat dalam equation kita ada T dengan R. Jadi yang tu kita nak. Jadi GM over R sama dengan, masuk je sebab dia V. Jadi kita ganti dia jadi kat tempat V tu 2 pi R over T. Kat luar dia ada kuasa 2 sebab V tu kuasa 2 kan.
Jadi kalau kita kuasa 2 pecahan, kita kena kuasa 2 atas dan bawah kan? Apa jadi kalau kita kuasa 2 pi r? Jadi apa? Yang ni kamu tak boleh fikir calculator. Apa jadi? Apa jadi kalau kita kuasa 2 pi r? Dia jadi apa? Semua jadi 2. Semua jadi kuasa 2. Maka kuasa 2 jadi apa? 4. Pi kuasa 2 jadi pi kuasa 2 lah. Jadi pi kuasa 2. R jadi R kuasa 2. T jadi apa? T jadi apa? T kuasa 2 tak? Kuasa 2 tak T? Kuasa. Tak. Tak. Kuasa. Kita kuasa atas bawah. T pun kuasa 2. Boleh. Jadi kita dapat 4 pi kuasa 2, R kuasa 2 per T kuasa 2. Kita nak T kuasa 2 tu duduk belah macam ni kan, sorang-sorang kan. Jadi kita pindahkan orang lain. Okay, jadi kalau kita pindahkan 4 pi R kuasa 2 ni, ada seminit lagi yang lagi cikgu bagi kamu meeting baru. Okay, dia akan duduk atas kan. Jadi kita pindah dia. Yang ni kita letak dia belah kiri sebab dia nak jadi perkara rumus. Okay, jadi belah sini 4 pi. Dah buat cikgu tahu. 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 per dengan GM over R. Okay, kalau kita ada 3 tingkat macam ni, kita kena buat apa? Ini sama dengan. Macam ni kita nak selesaikan 3 tingkat ni? Darab. Dia jadi darab kan. Kita kena tulis per ni sebagai bahagi. Lepas tu kita tukar dia jadi darab. Jadi macam ni lah. Yang ni kamu selalu jumpa dalam MX jadi kamu kena ingat juga kalau dia 3 tingkat. 4 pi kuasa 2 E. Harap kamu boleh baca tulisan cikgu. Kuasa 2 per bukan per dah. Bahagi G M. Dia jadi macam ni kan. Lepas tu sebab bahagi pecahan, kita kena kongsalkan pecahan ni. Jadi dia jadi 4 RGM. 4 pi R per GM.